Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa khtim lana bi alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala kebaikan dan inayah Allah. Kita dipertemukan lagi sekali pada malam ini, melapangkan masa kita daripada kesibukan dunia untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah. Mudah-mudahan menjadi asbab hidayah dan kebaikan. Dan sama-samalah juga kita sentiasa perbetulkan niat. Ibadah yang kita lakukan pada malam ini hanyalah semata-mata mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tajuk pada malam ini berkaitan tentang hiduplah dengan Allah. Tuan muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, mutakhir ini umat Islam kebanyakannya mengalami satu penyakit yang menjadi semakin parah. Disebut dengan istilah hilangnya sifat common sense. Apa tu common sense? Buat pahala tak rasa berpahala, buat dosa tak rasa berdosa. Common sense. Buat pahala tak rasa berpahala, buat dosa tak rasa berdosa. Contoh, pergi office, apa pahala kita buat dekat office? Cuba bayang. Pergi kerja setiap hari, apakah pahala yang kita buat dekat tempat kerja? Macam susah. Apa yang pahala buat dekat tempat kerja? Tak jumpa. Kenapa jadi macam itu? Hilangnya sifat common sense. Tak rasa pergi kerja tu pahala, kan, mudahkan urusan orang lain berpahala. Tak rasa. Sebab apa? Benda tu jadi rutin harian kita. Itu okey lagi. Soalan yang kedua, pergi office, pergi tempat kerja, apa dosa yang biasa kita lakukan dekat tempat kerja? Apa dia? Macam tak ada je. Pening. Pahala pun tak rasa, dosa pun tak rasa, tak pasti. Apa perbuatan dosa dekat tempat kerja? Kalau ada, apa contohnya rasa-rasanya? Guna internet syarikat. Guna internet syarikat buat bisnes online. Kan, waktu office hour, kan sepatutnya hak majikan kita sempat pergi buat delivery untuk isteri dia. Dosa ke tak dosa? Tak tahu, tak pasti. Bos okey kot, tak ada apa-apa kot. God ni namanya hilang sifat common sense. Lebih teruk lagi perangai apa dia, komposennya. Guna photostat syarikat, kertas A4 syarikat, guna komputer syarikat, apply kerja tempat lain. Oh, lagi main kasar. Contoh ni sedikit dah pernah rasa.
Kita ada staff 71 orang, tahu macam-macam perangai. Pentingnya dan tak minta izin memang parah lah kalau tak izin. Guna photostat syarikat, kertas A4 syarikat, guna komputer syarikat, guna tanda tangan pen syarikat, kan? Kantoi lah, buka komputer dia lupa nak pilih ke benda lagi tu lah. Nampak, apply tempat kerja syarikat lah, lain. Dosa ke tak dosa? Saya rasa tak pasti. Contoh yang lebih dekat, waktu maghrib isyak kan jalan-jalan, pergi makan, pergi shopping, dosa ke tak dosa? Tak pasti. Tak pasti ni susah terusan. Hidup ni memang hukum makam ni, dosa tak dosa. Kalau tengah-tengah pun harus hukumnya. Punya banyak waktu nak shopping, nak jalan-jalan, nak makan, dia pilih waktu maghrib isyak. Kenapa? Hilang sifat common sense. Hidup kita ni ikut tekak kita, selera kita. Apa yang kita suka, bukan lagi apa yang agama kata. Maka sebab itu, bila mana orang yang sifatnya hilang common sense, hakikatnya dia tidak lagi menjadi hamba Allah yang realistik ataupun tak function dan tak praktikal sebagai hamba Allah sebenarnya. Lawan bagi sifat realistik ni apa dia? Maaf sebut bahasa kasar sikit, parasit. Apa maksud parasit? Bertinggi atas nikmat orang lain. Macam contoh tadi ya, sementara tunggu panggilan syarikat lain, dia stay dulu sampai dapat panggilan kerja dekat tempat lain. Parasit. Ini bukan buat perasaan ni, contoh. Kan? Akhirnya tak deliver, separuh hati pergi kerja. Kan asal kerja, asal boleh buat kerja, asal nampak depan mata, tu je. Orang macam ni hakikatnya tidak lagi realistik dekat tempat kerja dia. Begitu juga kita sebagai hamba. Bumi ni Allah punya. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Setelah mana kamu diberikan kefahaman kan agama, kebenaran, keyakinan tentang agama Allah, tetapi kamu tidak menyampaikan, kan kamu tidak sebarkan kebenaran. Kita semakin lama menjadi umat yang sebenarnya, tuan-tuan sekalian, kita ni hamba yang sifatnya parasit. Apa tu parasit? Makan rezeki Allah, kan, hirup udara Allah, kan, Allah tiupkan jantung kita, darah kita ni dengan baik tanpa ada charge free. Tetapi lawan Allah, tidak mempertahankan agama Allah, tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya parasit. Bertinggi atas nikmat orang lain, bertinggi atas rezeki Allah, tetapi menafikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dalam hidup ini, kita sembahyang, kita bekerja, kita berniaga, kita buat apa sekalipun, tujuannya satu perkara, apa dia? Menegakkan kewajiban. Namun persoalannya, kita pun tak pasti mana satu wajib, mana satu yang tak wajib. Itu masalah, dia tak pasti. Maka disangkakan benda tu kewajipan, keutamaan dia sebagai manusia, rupa-rupanya menafikan perkara yang Allah wajibkan dia sebagai hamba. Tu yang sibuk pagi sampai malam, sampai lupa hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi sebut, barang siapa yang membaca Al-Quran 50 ayat sehari, maka akan dipandangkan padanya itu sebagai golongan-golongan yang lalai. Malaikat akan pandang namanya dalam list golongan orang-orang yang lalai, dengan syarat satu hari mesti baca 50 ayat suci Al-Quran diumpul. Quran tu sunat ustaz. Oh, ini masalah. Gagal faham.
Dia cerita pasal syariat. Nampak macam bijak, tak bijak lagi tau. Apa beza dunia dan akhirat? Dunia ni, apa benda yang kita tinggalkan tu dunia. Soalan, kerja dunia ke akhirat? Berapa so? Okey ke? Macam masa cuti ni, agama tak ada cuti-cuti. Boleh boleh Jumaat ni kan seperti asal buka tegak semua malam ni. Letih je. Ha? Bohong. Bola. Bola habis awal lah. Tak boleh habis awal 20 minit hari. Saya JDT sekian dimaklumkan 015757. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mana tadi? Kerja. Ha? Kerja. Apa? Apa kita skip point tu. Tuan-tuan kena faham apa beza akhirat dan dunia. Akhirat ni apa yang kita bawa. Itu pendek dan tepat maknanya. Dunia ni apa yang kita tinggal. Anak dunia ke akhirat? Dunia. Tapi anak tu boleh diakhiratkan apa dia? Tarbiyah dia, didikan dia, hasil yang kita bentuk ada pada dia, itu akhirat. Sebab tu, ataupun analogi lain, nak tahu dunia ni apa dia, benda yang kita letak, kita akan tinggalkan dia. Contoh, kereta, dunia. Buti, kereta tuan-tuan masuk rumah ke, letak kat luar rumah? Wah, dunia. Okay. Isteri kita pergi kerja, bawa isteri kita hiriskan, tak pergi tempat kerja? Tak, isteri rumah, betul lah, dunia. Point pendek kata, dunia ni apa dia? Benda yang kita tinggalkan dia. Akhiratlah benda yang kita bawa pergi ke akhirat sana. Soalan, Quran benda dunia ke akhirat? Dah bagi kedua tu. Betul tak fokus ni. Baik maaf, tak boleh jadi biasa function semua, tak function betul. Bola dunia ke akhirat? Tapi lagi-lagi lah pegang. Allahu Akbar. Nampak? Menyatakan membaca Quran itu sunat. Kerja berniaga itu kewajipan. Betul. Tapi kerja berniaga itu apa nilai akhirat itu kita kena faham. Sebab tu kenapa banyak orang usaha ni macam-macam. Orang tanya, Ustaz, macam-macam cara Ustaz nak bayar hutang, macam-macam cara saya buat, tapi tak dapat bayar hutang. Apa maksud dia? Allah nak bagi tahu yang bayar hutang kau tu Allah, bukan usaha. Cubalah 1001 usaha. Allah kata tak, kena balik prinsip tu. Sebab tu dalam hidup ini, cara nak hadapi struggle, cara kita nak selesaikan masalah kita, nombor satu, banyakkan meminta, bukan usaha. Yang kedua, jangan salah faham, meminta itu salah satu usaha kita. Tapi berapa ramai orang tak nampak meminta itu salah satu usaha. Bahkan usaha ada meminta pada Allah itulah usaha yang paling utama. Bahkan orang yang banyak meminta pertolongan kepada Allah, asbab meminta usahanya berhasil. Apa maksud meminta? Dua, doa dan juga solat. Soalan, pagi sampai malam banyak minta ke banyak usaha? Cek man. Sebab itu usaha banyak, betul? Minta segera-segera, biasa-biasa, asal boleh je. Setuju? Tak pernah mendapat, tapi lambat dapat.
Ni hiduplah dengan Allah. Kenapa meminta itu usaha yang paling utama berbanding usaha usaha ni disebah dengan manusia. Tapi meminta hanya dengan Allah saja kita minta. Kena check balance balik, halusi balik. Sebab tu berapa ramai orang dia sangat yakin dengan usaha dia, yakin pada usaha, habis tak terbalik dia punya konsep iman tu. Yakin benda gaib, usaha benda zahir. Terbalik. Sepatutnya bekerja dengan yakin, bukan yakin dengan kerjanya, yakin dengan berniaganya. Salah. Dia mesti benda zahir, atas zahir tu benda gaib, atas gaib namanya gaibun gaib. Yang memberi segala-galanya itu hanya Allah, bukan asbab. Jadi manusia struggle hidup dia, percaya dengan usaha diri dia semata-mata. Itu dah banyak. Sedangkan hidup ni simple saja, banyaklah meminta kepada Allah. Dengan memintalah segala usaha itu akan mencapai hasilnya. Tapi sebab tu kena faham tuan-tuan sekalian, kewajipan ni 3. Pertama, menjaga kefahaman. Yang kedua, menjaga keyakinan. Nak yakin wajib faham. Mustahil boleh yakin dengan janji Allah kalau tak belajar tentang ilmu Allah. Mustahil. Yakin datang dengan jalan faham. Wajib faham baru datang keyakinan. Kenapa ada perasaan hasad dengki, tak puas hati? Kenapa? 2 sebab. Orang yang ada sifat hasad dengki, tak puas hati, dia pegang dengan nasib diri. Apa tanda dia? Itu tandanya dia ada masalah beriman dengan qada wal qadar. Dia menterjemah, faham dia qada wal qadar itu sesuatu benda yang buruk dan baik yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata yang lain, dia memandang nasib buruk itu keburukan, nasib baik itu kelebihan. Salah. Contoh, sebenarnya pada mata Allah, orang kaya miskin sama, tak ada beza. Orang yang diuji miskin dan orang yang diuji dengan sifat kemiskinan akan dapat pahala sama. Betul? Orang yang diuji dengan kelebihan nikmat akan mendapat pahala syukur. Sebelum nak mencapai maqam syukur, kena lepasi maqam sabar. Maka fair. Tak ada beza pun antara kaya dan miskin hakikatnya. Kita yang membezakan sifat kaya dan miskin. Apa? Kita yang pandai-pandai faham lain, yakin lain. Sebab tu kita mula kewajipan ketiga dia menjaga amal wajib. Orang yang sempurna yakin saja akan menjaga amal kewajipan. Konsisten dia dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan tawajuh kepada Allah. Konsisten sebab apa? Yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Dia memandang hidup dengan seimbang. Contoh pesakit buruk bagi orang yang sakit, betul? Tapi rezeki bagi seorang doktor. Bukan doktor minta ada pesakit, tapi bila ada pesakit itu rezeki bagi seorang doktor. Tapi mudarat bagi orang yang sakit. Orang yang sihat nikmat bagi manusia, bagi orang yang sihat. Tetapi malang bagi seorang yang bergelar doktor, sebab dia perlukan pesakit untuk dapatkan jana income pendapatan dia. Dia bukanlah menghargai orang sakit, tapi dengan ada orang sakit lagi boleh bantu, kan, boleh solve problem, kan, boleh dapatkan income, rawatan dan seumpamanya. Maka tak fair kita kata orang sakit itu buruk takdirnya, orang sihat itu baik takdir. Tak semesti itu, Ustaz. Baik buruk bergantung pada persepsi kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala.
Berapa ramai orang sebab buruk silam, kisah silam yang lalu dia jadi pada hari ini. Betul? Jadi hebat, jadi baik, jadi berubah, jadi disanjung orang sebab buruk yang lalu. Berapa ramai juga ada orang kejayaan yang Allah limpahkan padanya sekarang jadi orang yang malang. Maka kena faham, beriman dengan qada wal qadar itu maksudnya apa dia? Tidak meletakkan persepsi yang negatif terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Persepsi datang daripada mana? Nafsu syahwat yang jahil, yang banyak merosakkan iman qalbu manusia. Waktu Allah sebut thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi, kemudian kami tiupkan roh dalam tubuh manusia. Apa fungsi roh? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, supaya roh ini memandang, mendengar, sam'a, mendengar dengan Allah, bukan dengan telinga. Tuan-tuan, jangan salah faham, kita mendengar dalam hidup ini bukan dengan telinga. Buktinya apa dia? Berapa ramai orang ada telinga tapi dia pekak ataupun dia kurang pendengaran. Maka mendengar bukan dengan sifat telinga. Sifat mendengar itu dengan Allah sebenarnya. Kesan bila mana kita ada satu kepercayaan mendengar dengan telinga kita, sebab tu ada keakuan. Suka tiap akuan nak dengar cerita apa? Suka tiap akuan nak dengar tak nak dengar? Timbul sifat keakuan sebab gagal faham tentang perintah Allah. Wal absar, melihatlah kamu roh dengan Allah, bukan dengan mata. Sebab berapa ramai orang ada mata sama macam kita tetapi sifatnya rabun, betul? Ada yang buta matanya tapi ada mata. Maka jelas kita melihat bukan dengan mata, tapi melihatlah kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang faham mata ini ataupun melihat itu mesti dengan Allah, dia akan pastikan hanya melihat benda-benda yang baik sahaja. Soalan, tengok bola apa hukumnya? Apa hukumnya tengok bola? Harus harus, kalau tak disertai dengan emosi. Jadi teori lah. Memandang tidak lagi dengan Allah Ta'ala. Memandang dengan mata zahir kita, mata rasa kita. Hati-hati, jangan sakit hati malam ni jadi tinggal. Cakap awal ni. Wal afidah, merasalah kamu dengan Allah, bukan dengan emosi. Itu contoh dia tadi. Terawal contohnya pula. Merasa bukan dengan keadaan, dengan perasaan, tapi merasalah kamu dengan Allah. Maka dia akan menafikan su'uzon ataupun hasad dengki dengan manusia yang lain. Ini makna yang pertama dari ayat tadi. Apakah tafsir yang kedua berpandukan pada ayat ini? Allah nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, panca indera yang Allah jadikan pada kita di manusia sifatnya tipu daya ataupun menipu kita. Apa buktinya? Ambil pen, letakkan dalam kolam, dalam air. Jadi apa pen tu? Bengkok, setuju? Keluar lurus. Letakkan air bengkok, jelas. Mata bias. Banyak keadaan nampak lurus, tapi beberapa keadaan mata memang pandang confirm bengkok, betul? Sebab tu jangan hidup dengan diri, bahaya. Kadang-kadang dia kena tabayyun dengan kata-kata manusia. Mungkin benar tapi cara tu agak salah. Nampak macam bagus, macam baik, tapi kesesatan, tipu daya. Rupanya bisikan iblis syaitan. Hati-hati. Banyak akhir zaman ni banyak orang-orang yang pandai berpidato, jatuh cerita pasal. Macam-macam lah.
ia melerai lah, pasal kenegaraan lah, pasal ekonomi lah. Persoalan nak cari siapa? Susah. Maka asas kita dalam meletakkan ukuran dalam kehidupan ini iman saja, bukan pancari indera. Kenapa? Sebelum berkahwin, jatuh cinta dengan seorang wanita yang kita cintai dia. Cantik, memang cantik ya. Perempuan kahwin dengan isteri masing-masing sebab cantik ya? Tak. Belum kahwin, muka dah macam cucu orang. Lazimnya cantiklah. Kenapa dah bertunang nampak ada 2-3 wanita yang sama cantik macam tunang kita? Kenapa? Masa jatuh cinta tu dialah segala-galanya. Betul? Bila dah bertunang, penapik tunang kita tu macam sama cantik dengan tunang kita. Lebih parah lagi, dah berkahwin ada wanita lebih cantik daripada isteri kita. Kenapa macam tu? Apa khabar semua? Tuan-puan, nak ceritanya apa dia? Allah jadikan anggota ni penipu, tipu daya, bahaya hidup dengan keakuan. Hiduplah dengan Allah. Hiduplah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita ni lembut ke galak? Macam tak biasa, macam tak istilahnya tak kahwin lagi, macam tak kenal perempuan ni. Apa susah sangat? Adik ni tak ada pengalaman. Adik tengok perempuan ni, perempuan ni dia lembut ke garang? Dua-dua mana cik? Salah satu lah. Balik awal dua. Tuan-puan, sebab itu soalan tu tak ada asas sebenarnya. Betul-betul agak sedangkan. Tak boleh kita tak label macam tu. Wanita mesti lembut. Tak, keras juga. Betul? Jadi nak ceritanya Allah jadikan anggota ni sifatnya tipu daya. Sebab tu jangan pernah hidup dengan keakuan. Jangan teruskan. Rasa diri kuat. Pernah rasa lemah tak? Pernah. Ini semua persepsi yang banyak manipulate, yang banyak kita jadi hamba yang semakin ragu dalam kehidupan dia. Ini kesan bila mana tidak hidup dengan Allah SWT, terlalu percaya diri, terlalu nampak kekuatan, kelebihan diri, maka dia mula meninggalkan Allah SWT. Paling kita balik paling ringkas sekali. Saya tak tahu poin saya pernah share ke tak, tapi recap lah balik. Sebab itu, bila kita sebut tentang rumah tangga, kenapa nak rosakkan masyarakat? Punca root cause-nya mesti rumah tangga. 3 sebab rumah tangga ini tempat yang paling berpotensi merosakkan semua umat masyarakat. Rumah tangga inilah tempat kita banyak membina sifat keakuan. Nampak dia paling berjasa, betul? Paling penat, paling berkorban. Aku tanpa sedar membina sifat keakuan. Hati-hati tu bosnya. Semuanya bermula daripada rumah tangga. Tu yang terbawa-bawa dekat ofis dia, dekat kawan-kawan dia, dekat dalam konteks negara ni, betul? Semuanya bermula membina sifat keakuan dalam rumah tangga. Ini satu. Yang kedua, rumah tangga tempat yang paling berpotensi kita menjadi hamba yang sombong kepada Allah. Poin tadi yang sama. Dia paling berjasa, paling berkorban, paling rajin, paling banyak, banyak mencurahkan kasih sayang, paling penat, paling berjasa, betul? Sombong. Dan kena ingat, perkara yang paling Allah murkai apa dia? Hamba-hamba yang memakai pakaian Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis. Apakah selendang Allah Ta'ala? Ridaku adalah kesombongan, takabur, maka tidak boleh langsung kamu memakai pakaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sebut
Misqal apa? Sebesar zarrah min kibir, kan? Tidak akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang di dunia dalam hidup ini ada sebesar zarrah dengan sifat kibir atau takabur, maka diharamkan oleh Allah untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Payah tu bosnya. Payah. Kadang-kadang kita rasa kitalah yang buat usaha dakwah ini, kitalah yang punca asbab orang dapat kebaikan. Kita dapat kita. Mana Allah? Tak ada Allah. Ini bahaya, sifat hidup tidak dengan Allah. Bahaya sangat. Yang ketiga, punca masyarakat rosak bermula daripada rokosnya rumah tangga. Apa penyakit rumah tangga itu bosnya? Rumah tangga inilah bermula dan banyaknya kita akan buat benda-benda yang Allah murkai, benda-benda yang Allah tak suka. Kan, contoh, mungkin tak kasih contoh umum lah. Kan, zaman dulu anak keluar rumah ni mak ayah tak bimbang lagi tak? Zaman sekarang anak dalam bilik seorang-seorang mak ayah bimbang. Setuju? Punya kacau dah benda dalam rumah tangga kita. Contoh kedua, aurat. Kan dalam Quran, dalam hukum syariat, dalam hukum fiqh, aurat sesama mahram, laki-laki perempuan sesama mahram dia. Mana? Pusat sampai lutut. Berapa ramai bapa-bapa dalam rumahnya hanya pakai boxer sahaja ataupun seluar pendek depan anak-anak dia. Dosa tu bosnya. Sepanjang pakai tu, rumah tu hilang keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu membawa hilang keberkatan, kemurkaan itu keluar daripada rumah tangga kita. Kan wanita tidak lagi berhias diri untuk suaminya sahaja. Itu kena faham kenapa anak laki-laki, kan anak laki-laki taatnya hanya pada ibu dia sampai bila sampai mati. Berbeza isteri taatnya hanya pada suaminya sampai mati. Kena faham konsep taat. Taat ini terbit daripada kalimah dari. Kenapa suami ini taatnya itu wajib hanya pada ibunya dan bapanya? Sebab suami itu datangnya dari ibu dan ayahnya. Maka kena faham, kita taat pada mak ayah sebab kita ini berasal dari rahim ibu kita dan juga ayah kita lah. Azan dah? Azan dulu ya? Terus? Azan dulu. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Baik, kenapa suami ketaatannya itu hanya pada ibu dan ayahnya? Kerana kita semua dari ibu kita, ya, dari ibu bapa kita. Sebab itu para wanita, isteri kena faham, suami kita bukan milik kita sahaja. Kena faham tu. Suami ni milik mak ayah dia, adik-beradik dia, isteri dia, anak-anak dia, majikan dia, staf dia. Suami ni juga milik kepada agamanya, dakwahnya, masyarakatnya. Milikkan banyak orang. Tapi bila mana si suami tak faham tentang situasi dia, maka menjadi hamba kepada isteri dia. Hati-hati tu maksudnya. Namun persoalan, kenapa pula isteri taatnya pada suami sedangkan isteri juga daripada rahim ibunya, betul? Berbalik kepada awal penciptaan manusia, Nabi Adam AS, betul?
kemudian dijadikan istrinya daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam, suaminya, maka disebabkan isteri itu datangnya dari suaminya, maka kena faham ketaatan isteri hanya pada suaminya sampai bila-bila, sampai mati, bukan pada ibu dan ayahnya. Bahkan itulah ketaatan yang pertama dalam konteks manusia. Apa dia? Suami isteri, lahirnya anak zuriat, baru ada cerita pasal anak taat pada ibu dan ayah. Kena faham konsep ni. Sebab tu tak ada istilah anak mami dalam agama. Tak ada anak mami. Banyak situasi orang kita di nation ni, anak mami ni banyak menzalimi isterinya. Benar, kewajipan kita pada mak kita nombor satu berbanding isteri. Tapi bukan segala-galanya, bukan ketaatan tu sifatnya mutlak. Bukan. Ada had, ada batas. Ada hak bagi isteri, ada hak juga bagi ibu ayah. Kena belajar atau muslihat. Tidak pincang rumah tangga. Bukti agama ni meletakkan batas dalam mentaati ibu ayah. Macam mana pun kita wajib taat pada mak ayah kita, kena ingat, mak kita tak boleh mandi dan tidur sama dengan dia. Setuju? Berbeza isteri. Nampak macam bukan nombor satu ketaatan pada isteri, betul? Tapi isteri kita, agama membenarkan kita mandi dan juga tidur bersama dengan pasangan kita. Maka betul-betul kena imbangi antara hak isteri dan juga hak ibu dan ayah kita. Jangan lurus sangat. Sebab itu kena faham, perempuan tak boleh kahwin 4. Kenapa? Ketaatannya itu nanti pada suami mana satu, A ke, B ke, C ke, D. Jahannam alam ni. Abang suami, B. Abang suami pun penting kan? Kenapa laki-laki boleh kahwin 4? Kerana ketaatan dia tidak berbelah bagi hanya pada ibunya sahaja. Tapi ada satu soalan. Apa hukum? 2 soalan. Pertama, apakah indikator yang paling bottom line suami itu layak kahwin 2? Mampu, adil tu syariat lah. Yang lebih tips, yang lebih dalam lagi, apa indikator suami tu layak kahwin 2? Kalau fikir syariat, dia semua layak, mampu je, boleh dimampukan, kecuali satu benda. Benda inilah yang akan sebenarnya menghalang kita layak untuk kahwin 2. Selagi Abu saya gimana? Siapa jawab? Selagi mana isteri kita, akidah dia, pegangan dia, suami dia punya, suami dia je yang boleh miliki dia, suami dia segala-galanya, suami itu takkan boleh layak kahwin 2 kalau ada isteri yang macam tu. Jadi ingat, sebab apa? Kenapa itu jadi bottom line dia? Berapa ramai suami-suami kahwin 2 sebab kelemahan isteri yang pertama. Perempuan kena faham, bila kahwin 2, wajib dua-dua wanita tu menjadi wanita yang baik pada suami. Dua-dua kena baik. Jangan salah seorang. Banyak kes kahwin 2, salah seorang je baik. Dan menyalahkan kesalahan, kelemahan itu pada salah satu wanita hanya. Tak boleh gitu. Lepas tu didik dulu isteri. Kalau isteri ni masih ada mentality macam tu, kiamat lah. Sama raya maaf berhenti, tak payahlah. Terus lihat. Soalan ni isteri kita macam mana? Yang tak tahu. Dan kesimpulan akhir, kenapa kita wajib taat kepada Allah secara mutlak? Kerana kita semuanya datang itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu hidup ini aula, lebih utama, layaknya mengutamakan Allah daripada segala-galanya. Bukan isteri, bukan suami, bukan mak ayah kita, bukan
kepentingan kita, kesukaan kita dah. Letakkan Allah segala-galanya. Lepas tu kata para ulama, 3 sifat orang tu sempurna cinta pada Allah. Pertama, melihat semua benda dengan Allah. Nampak anak bukan anak kita, tapi Allah beramanahkan kepada ibu ayah untuk dididik dia. Tuan-tuan cuba tanya anak, Tuhan dia siapa? Cuba tanya. Anak zaman sekarang pelik tak? Tanya dia, siapa Tuhan dia? Apa agama dia? Apa dia faham tentang Islam? Cuba tanya. Banyak grup-grup remaja ni masuk ni, grup-grup yang tertutup, yang underground ni, yang atheism punya pemikiran, yang pluralism punya pemikiran. Jangan teruskan. Luar depan kita semayang, akidah dia kufur kepada Allah. Tanya anak kita, sifat 20 berapa? Tak tahu? 20 lah. Macam tu. Nama Allah ada berapa? Tanya teruskan. Yang bawa-bawa main. Jangan bawa-bawa main. Kan? Sebab itu, yang kedua, melakukan segala perkara kerana Allah. Melakukan segala perkara kerana Allah. Kerja, tujuannya nafkah, pahala. Masih termasuk amal ikhlas. Sebab apa? Allah suruh. Betul? Bekerja untuk rezeki, bagi nafkah isteri dan anak-anak, Allah suruh, betul? Maka itu amal pahala. Tapi pahala level 3. Level 2 apa dia? Bekerja, berniaga, melakukan kebaikan untuk syurga dan pahala. Untuk syurga dan pahala. Tapi kemuncaknya disebut mukhlishina lahuddin. Siapa mereka ini? Mereka itulah buat segala perkara itu hanya semata-mata untuk mendapatkan redha daripada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Redha Allah nombor 1, kamu akan dapat dunia dan seisinya. Itu caranya. Dan yang ketiga, tak ada orang sempurna cinta pada Allah boleh teruskan, iaitu melakukan segala perkara bersama Allah. Melakukan segala perkara itu bersama Allah. Kenapa Rabi'atul Adawiyah menyatakan dalam kata-kata dia, aku memandang emas dan batu itu sama? Kenapa? Sebab Allah telah bukakan padanya futuhat, makna sebenar makrifat. Tuan-puan nampak batu dengan emas sama ke beza? Lain, betul? Lain bermaksud kita tertutup hijab. Kita perlu nampak kebenaran yang mutlak. Kalau orang itu diberikan futuhat, nampak makrifat Allah SWT, dia peduli apa yang ada depan mata dia di dunia. Tak pandang maksud. Bola pun tak lagi. Dunia. Wali Yasin, suatu tidur. Akhirat. Tapi kita ada hubbud dunia, ada kecenderungan. Sebab itu jadi acknowledge kita. Kita tak boleh nak nak pecah, nak tembus lagi futuhat. Sebab tu para ulama tak ada masa untuk dunia, semuanya untuk amal akhir. Itu namanya hidup bersama dengan Allah. Zikir juta-juta ribu. Sebab apa? Allah pilih dia, terbukanya futuhat untuk merasai nikmat ma'rifatullah. Lepas tu hidupnya, matinya, segala-galanya hanya untuk Allah SWT. Maka mudah-mudahan kita menjadi hamba yang terpilih untuk mendapat futuhat Allah SWT, yang akhirnya memandang dunia ini semata-mata sifatnya fata morgana, tipu daya bagi manusia. Allah Ta'ala. Qul qawli hadza wa astaghfirullah. Mohon maaf terkasar bahasa, terlanjur bicara. Hanya Allah Ta'ala saja dapat menyempurnakan berbahasa kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.